Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekali lagi bersama dengan saya, Amar dalam podcast Cari Hal. Dan bersama saya hari ini sekali lagi kita jemput Encik Azizul untuk jadi tetamu untuk mengulas isu-isu dalam podcast Cari Hal kita. Encik Azizul, apa khabar? Alhamdulillah, mantap. Itu dia. Boleh bagi tahu. Okey. So, hari ni intro kita tak nak panjang-panjang lah sebab kita pun dah lama sebenarnya tak bersiaran dalam podcast Cari Hal ni. Masing-masing busy. So, kita nak mulakan podcast ni dengan topik yang paling besar yang berlega-lega dekat dalam negara kita sekarang berkaitan dengan Belanjawan Madani ketiga ataupun Bajet 2025 yang dah dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Jumaat 2 minggu yang lalu. Secara gambaran keseluruhannya apa yang Encik Azizul nampak pada belanjawan kali ini? Itulah, bila hari Jumaat tu, saya ambil kesempatan lah untuk menonton belanjawan untuk 2025 ni. Sebenarnya saya nak tengok apa yang saya dapat. Itu yang paling penting lah kan. Jadi saya tengok-tengok macam kita ni banyaknya majoriti adalah golongan M40. Kita golongan M40 ni sebenarnya dalam middle class trap. Kita pun terperangkap nak kata kita B40 pun tidak. Nak kata kita ni M40 yang nak masuk ke T20 pun tidak. Jadi kita dalam perangkap kelas pertengahan ni. Jadi dalam bajet untuk belanjawan 2025 ni untuk M40 ni tak banyak sangatlah apa yang kita dapat sebab orang mengatakan bahawa Anwar ni Robin Hood kerana curi duit daripada maha kaya, diambil and then diberi kepada golongan B40. Tapi yang ironinya lah untuk belanjawan 2024 yang paling orang marah sekali ialah T15. T15 ni apa cerita? Takkan T15 ni daripada gaji 15,000. Kalau 15,000 dah T15, habis orang yang kaya-kaya takkan T15 ni maha kaya? Sepatutnya maha kaya ni orang gaji 100,000, CEO bank, syarikat-syarikat multinational yang besar, takkan gaji 15,000 dah dia panggil T15. Jadi saya rasa di situ ada sedikit loophole tentang belanjawan untuk 2025. Saya harap kerajaan mentafsirkan semula untuk belanjawan 2025 khususnya tentang T15 kerana T15 ni adalah sangat sensitif sebenarnya. Saya rasa YB Rafizi Ramli mesti ada formula macam mana nak meletakkan julat T15 ni berapa. Bukan nama T15 mesti gaji 15,000 tak. Tapi perlu ada satu ketetapan kerana kalau duduk di Kuala Lumpur gaji 15,000 walaupun isi rumah itu seorang gaji 8,000, seorang gaji 7,000, anak pula 4-5, tak cukup. Betul. Sangat-sangat setuju. Satu yang saya rasa menarik dan saya rasa nak tanya Encik Azizul juga adalah berkenaan dengan gaji minimum. Sebab logik ekonominya adalah kalau purata gaji minimum tu dah meningkat, bermakna dalam pasaran untuk harga barangan biasa, disebabkan kuasa beli itu meningkat, bermakna permintaan kepada barangan akan meningkat dan harga pun akan meningkat. So, adakah di akhirnya sebenarnya keputusan untuk menaikkan gaji minimum ni tak mengubah situasi kuasa beli dan juga pendapatan boleh guna rakyat tu sebenarnya? Yalah, itulah realitinya. Saya setuju dengan Amar sebab setiap kali minyak naik, harga barang akan naik. Setiap kali gaji naik, barang juga akan naik harga barang. Setiap kali orang dapat bonus, harga barang juga akan naik. Keluar duit KWSP, harga barang juga akan naik. Laksana GST, harga barang juga akan naik. Tapi, bila harga diesel kita turun daripada RM3.35 kepada RM2.95, roti canai mana yang turun? Teh tarik kedai mana yang turun? Nasi lemak kedai Mak Kiah mana yang turun sekarang? Tak ada seorang pun yang berani menurunkan walaupun ketika itu harga diesel turun sekarang. Jadi, kalau nak naikkan tentang gaji minimum 1,700 ni saya rasa berat. Ni berat. Bukan senang. Kerana kerajaan melaksanakan dasar dan polisi. Tapi siapa melaksanakan? Industri. Misalnya, bila ditetapkan permulaan gaji 1,700, ini memberikan beban kepada syarikat-syarikat startup. Betul. Ini memberikan beban juga kepada syarikat-syarikat sederhana dan kecil ini. Sebab mereka tak mampu nak bayar gaji 1,700, langsung tak menggajikan orang. Bila mereka tak menggajikan orang, tak adalah peluang pekerjaan. Kadang-kadang kita kena fikir juga, kita nak naikkan strata gaji tersebut, tapi adakah syarikat-syarikat ini mampu? Tapi saya tak nafikan. Ada syarikat-syarikat besar yang boleh, TMB boleh,
Petronas boleh, Shell boleh untuk golongan-golongan sokongan mereka bermula dengan gaji RM 1,700. Tapi untuk sesetengah syarikat perlu ditetapkan piawaian dalam dasar dan polisi kerajaan, bukan semua. Syarikat-syarikat yang betul-betul mampu. Ada syarikat yang tak betul-betul mampu tiba-tiba bagi bankrupt. Ini pun dah satu masalah juga nanti. Betul. Kepada kerajaan sendiri. Jadi saya rasa RM 1,700 ni memang sedap didengar, tapi pelaksanaannya kepada syarikat-syarikat kecil, please wait and see. Lihat dulu bagaimana syarikat-syarikat besar ini. Kerana sekarang ni kita tak nafikan, harga barang memang ada naik sikit. Tapi dengan kenaikan gaji yang sikit ini, bak kata Amar tadi, akan naik lagi barang ni 2025. Okey, mungkin ni benda terakhir lah berkaitan dengan belanjawan ni. GST. Sebab beberapa hari sebelum ni, Anwar Ibrahim, dia mengaku GST ni adalah kaedah percukaian yang paling baik untuk negara. Untuk mana-mana negara pun lah in fact. Cumanya belum dilaksanakan lagi dalam belanjawan 2025 ni. Apa pendapat Encik Azizul? Adakah sepatutnya ini adalah satu missed opportunity ke untuk kita laksanakan GST, ataupun mungkin situasi Malaysia ni tak sesuai laksanakan GST ke, ataupun macam mana? Itulah sebab pengumuman tersebut terlalu umum tentang GST, kerana suatu ketika dulu, kalau anda semua, penonton-penonton semua masih lagi ingat, siapa yang kuat menentang GST sama Datuk Era Najib? Pembangkang zaman tu lah. Pembangkang zaman itu yang menentang GST. Kerajaan GST, GST kejam, GST zalim. Betul. Sekarang, bila dah dapat tampuk kuasa, buat pula GST. Jadi rakyat apa sekarang ni dah dizzy, pening lalat sekarang. Ini kata tak elok, yang ini dapat kuasa, dia pula dia kata elok. Nampak tak apabila politik itu sering bertukar-tukar? Di mata sesiapa yang menjadi pembangkang, tak elok ajalah. Siapa yang di kerajaan, dia akan buat yang terbaik sebenarnya. Jadi, untuk GST ni saya rasa berapa peratus bermula? Zaman Datuk Najib dulu saya rasa tinggi 6%. 6%, betul. Jadi 6% ini bermula begitu besar. Singapura pun dulu bermula dengan 4%. Kemudian baru naik 5, kemudian baru naik 6. Tapi tiba-tiba kita nak letak terus 6. Ini satu margin yang begitu besar apabila cukai GST ini dilaksanakan. Tapi kalau kita beralih kepada GST, orang cakap ibarat menjilat ludah sendiri lah cerita dia. Okey. Tapi secara peribadinya, Encik Azizul berpendapat GST tu lebih baik daripada SST sekarang ke, ataupun sistem sekarang ni adalah sistem yang dah cukup baik? Realitinya, negara yang pertama mengasaskan GST, kalau anda semua tahu negara itu, nama negara dia adalah Panama. Panama adalah sebuah negara yang tidak mempunyai hasil bumi. Dia tidak ada minyak. Dia tidak ada biji timah. Dia tidak ada sumber-sumber galian. Dia tidak ada biji besi. Jadi mereka hanya bergantung kepada ekspor dan import. Ekspor dan import secara dalaman dan juga luaran yang keluar, mereka terpaksa mengutip hasil melalui cukai. Sebab itulah negara tersebut yang tak ada hasil bumi, digunakan cukai sebagai sumber pendapatan. Malaysia, minyak ada, kelapa sawit ada, getah ada, balak ada, pasir ada. Semua benda ni menjadi sumber hasil bumi. Saya kira sumber pendapatan negara kita ini sebenarnya mencukupi. Tapi bila kita mencukai GST kepada rakyat, sistem cukai berlapis ini, saya rasa ini akan memberikan beban kepada masyarakat. Okey, so dengan mudahnya, GST memang ada merit dia, tapi untuk negara yang banyak sumber macam negara kita, kita ada sumber asli, kita ada sumber getah, sumber sawit dan sebagainya. Mungkin kita ada juga pilihan-pilihan lain untuk kita pilih selain daripada kita buat GST untuk meningkatkan pendapatan kita. Okey, saya rasa cukuplah berkenaan dengan belanjawan. Kita nak pergi kepada topik yang pun agak panas dan juga agak besar juga dalam beberapa minggu ni, tentang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sekali lagi saya rasa kita perlu ingatkan, Kementerian Perdagangan ni, KPDN ni, dia memang dekat dan rapat dengan masyarakat. In fact, cumanya itulah kita ni tak sedar. Kita tak sedar apa yang mengawal dan mempengaruhi kita. That's why kita beli barang-barang yang kita guna hari-hari, gula, minyak masak, gas memasak. Ini semua adalah barang-barang kawalan yang diselia oleh KPDN. Malangnya barang-barang ni kita nampak sebenarnya banyak diseleweng, disalahguna
diseludup oleh sama ada industri ataupun diseludup ke luar negara, ke negara sempadan. Itulah logikanya bila kita buat penyasaran subsidi diesel and also cadangan untuk penyasaran subsidi RON95 tahun depan. Cumanya dalam masa sekarang ni, kita nampak KPDN lebih proaktif lah. So selepas dia penyasaran subsidi diesel, next step yang KPDN buat adalah dilancarkan satu program, Kita Gempur. So Kita Gempur ni satu program yang nak libatkan semua orang untuk kita betul-betul tangani dan juga perangi manipulasi, ketirisan, barang kawalan, apa-apa kesalahan yang berlaku terhadap barang kawalan, terhadap aktiviti perdagangan. Semua ni KPDN akan ajak orang ramai untuk sama-sama perangi. So Encik Azizul rasa adakah inisiatif Kita Gempur ni sebagai satu inisiatif yang satu bagus? Kalau betul dia bagus, patutkah dia dijadikan model untuk kementerian-kementerian lain pun guna juga? Libatkan juga orang awam dalam tindakan kementerian. Tak lagi macam selama ni, tindakan tu top down je lah. So apa yang kementerian arahkan, pelaksana dia buat dan manfaat tu sampai. Itulah bila Amam cakap tentang gerakan massa tu, saya lebih tertarik nak ulas tentang gerakan massa tu berbanding Kita Gempur. Kerana gerakan massa ni, kalau orang faham apa maksud gerakan massa ni, ialah dia adalah satu tindakan secara bersepadu dari setiap kelompok. Bukan setiap kumpulan, kelompok. Kelompok tu maksudnya apa? Dari kelompok media, dari kelompok mahasiswa, dari kelompok pengguna, daripada kelompok pemborong, daripada kelompok peniaga, daripada kelompok pembeli, daripada kelompok industri, daripada kelompok pasar raya. Maksudnya setiap kelompok-kelompok ini mereka mempunyai kapasiti masing-masing dan mereka bergerak bersama-sama. Itu nama gerakan massa. Jadi dinamakan ni Kita Gempur ni. Tapi saya terbaca gempur tu, dia bukan semata-mata nama gempur kan. Dia apa? Gerakan membantras, manipulasi dan ketirisan. Betul. Jadi saya rasa cocok sangat tu. Sebab kalau KPDN ini dia membantras manipulasi ni, terlalu banyak sangat di bawah manipulasi ini. Manipulasi harga, sorok pun manipulasi, iklan yang memperdaya pun manipulasi, online punya bisnes yang menipu pun manipulasi. Ketirisan lagi banyak. Barang-barang subsidi yang tiris. Sepatutnya kita punya minyak masak boleh sampai ke sempadan, kita punya diesel dijual ke luar negara, tu masuk ketirisan. Jadi bila nak perangi benda ni, saya suka kita tak boleh nak letakkan kepada penguatkuasa, tapi kita kena letakkan tanggungjawab tu di bahu kita juga. Ya, peranan mahasiswanya, peranan anda, peranan peniaga, semuanya mempunyai saluran untuk melaporkan. Kalau mahasiswa, mereka boleh laporkan melalui satu saluran dalam universiti mereka. Ada nombor juga yang disediakan kalau tak silap saya tu. Betul. Tapi Amma, ada ni saya tengok viral di TikTok ini, ada lagu gempur-gempur. Betul ke Amma? Lagu Kita Gempur, betul. Lagu tu sebenarnya sedap. Saya cadangkan para pendengar semua, lepas ni pergi tengok buka YouTube. Betul ke ada lagu Kita ni? Gempur. Memang ada. Dan lagu tu sedap. Boleh didengar berulang-ulang. In fact, kalau saya sampai sekarang pun, daripada first time saya dengar lagu tu, saya masih lagi rasa lagu tu seronok didengar dan kita boleh nak dengar lagi. Okey, cuma Amal, bila Amal cakap tentang KPDN tadi, dulu nama dia KPDN HEP tu. Tapi sekarang dah jadi kos sara hidup ni, apa sebenarnya kaitan kos sara hidup ni pula dengan KPDN? Ceritanya adalah sebab sebelum ini hal ehwal pengguna ni dia memang besar. Tapi hal ehwal pengguna ni juga dengan kata lain ataupun dengan dimensi yang berbeza, KPDN ni lebih menjurus untuk memastikan yang perdagangan dalam negeri kita sihat dan juga rakyat kebanyakan dapat menikmati barangan keperluan harian dia dengan terjamin ataupun dengan baik. Sebab itulah fokus KPDN sekarang ni memang untuk memelihara barang-barang ni. Dan dalam sektor-sektor dalam KPDN ni, dia banyak sektor-sektor berkaitan dengan barang kawalan, dia banyak sektor berkaitan dengan penguasaan apa semua ni, dan fokusnya memang untuk pastikan barang-barang yang kita guna hari-hari, barang memasak, especially barang memasak, barang makanan lah. That's why program jualan rahmah madani walaupun saya ingat dulu ini adalah legasi Allahyarham Salahuddin Ayub.
Tapi biasanya lah bila ada menteri lain yang datang dan menggantikan portfolio satu-satu kementerian ni, dia akan cuba untuk sedaya upaya mansuhkan, padamkan, tanamkan dan bina legasi dia sendiri. Tapi satu yang saya puji KPDN dan juga menterinya adalah benda baik ni kita tak kuburkan. In fact, program Jualan Ramah Madani ni diperluaskan dan diperhebatkan, dibesarkan dengan rebranding yang barulah. So instead of dulu Jualan Ramah Kasih Sayang, now dia jadi Jualan Ramah Madani. Tapi itu bukan isunya lah. Kenapa kos sara hidup ni yang jadi fokus KPDN sekarang adalah sebab kos sara hidup ni adalah satu cabaran dan juga tuntutan yang dah jadi global, dah jadi antara tuntutan utama di peringkat global. Dulu mungkin isunya bukan sangat kita tak mampu beli beras, tapi sebab beras tu banyak kena curi lah, kena apalah apa semua. Tapi sekarang ni memang isunya kita tak mampu nak beli. Ditambah lagi dengan tekanan ekonomi, ditambah lagi dengan kekuatan kita untuk memiliki dan juga membeli barang-barang tu disebabkan oleh faktor-faktor yang pelbagai lah kan, especially selepas zaman pandemik. So that's why lah KPDN ni dia dah berubah daripada dia hanya menjaga hal ehwal pengguna, specifically now kos sara hidup. Tu satu orang cakap reformasi ya. Rasa reformasi dalam kementerian. Sebab tu saya dapat tengoklah dalam pelancaran kita gempur tu Amar, yang melancarkan ni adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ketika itu di Kota Kinabalu, dan memang sambutan pada ketika itu begitu marak daripada rakyat dalam program Madani Rakyat pada ketika itu, PMR, dan dilancarkan juga Kita Gempur ini dengan lagunya kalau tak silap saya. Dan pada ketika itu kita melihat bahawa dapat sambutan daripada mahasiswa yang berada di Sabah, kita juga dapat sambutan daripada para peniaga, daripada pasar raya, stesen-stesen minyak, semuanya datang ni. Cuma sekarang bila perkara ini dah pun berlaku, saya tengok ada rentetan, ada aku janji daripada syarikat-syarikat ini supaya yang menyeleweng ini sebenarnya tidak akan berlaku sekiranya tidak ada kerjasama daripada pihak-pihak yang ada lokus standby. Maksud dia, minyak masak tidak akan sampai ke sepadan Thailand sekiranya pengilang dan pemborong minyak masak ini tidak bersekongkol. Betul. Diesel tidak akan terlepas ke Indonesia sekiranya pengusaha-pengusaha minyak tidak terlibat sekali bersekongkol dengan peraih-peraih minyak diesel yang lolos di Sabah dan juga di Sarawak hingga ke Kalimantan. Jadi, apabila kita sudah tahu modus operandinya begitu, itu saya rasa bijak juga ni kerajaan dan kementerian. Aku janji ini yang dibuat ini supaya mereka ini bersumpah dan berjanji dan menandatangani supaya ratifikasi ini sebagai satu tanda mereka tidak bersekongkol dengan penderhaka. Betul. Saya rasa ni tindakan bijak sebab bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Betul. Sama juga dengan tindakan ketirisan penyeludupan ni. Kalau bukan dengan persetujuan kerjasama daripada pihak industri yang membekalkan barang ni, sebab mustahillah dia tak suspicious kalau sekali beli dalam kuantiti yang terlalu besar kan. So dengan aku janji ni sekurang-kurangnya kita boleh jamin daripada pihak industri dia takkan bersetuju untuk membekalkan dan bersetuju dengan ketirisan ni. Bermakna daripada situ kita boleh anggarkan yang kalaupun masih berlaku ketirisan dan juga penyeludupan, skalanya takkan sebesar dulu. Betul. Kalau dulu skalanya daripada satu supplier dia boleh supply 10,000 minyak masak ke sempadan, sekarang kalau dia beli mungkin hanya sebanyak orang biasa beli 10, 15, 2, 3. So skala penyeludupan dan ketirisan tu kalau sekalipun ada dah jauh lebih kecil daripada sebelum kita lancarkan aku janji ni. Dan berbakinya itulah peranan kepada pemegang taruh yang lain. Yes. Masyarakat yang nampak, kalau kita nampak orang lain macam beli dekat kedai ni minyak masak sekali beli nak banyak-banyak. Semalam dah beli, hari ni beli lagi. Semalam dah beli 10, hari ni beli 10 lagi. Kan aneh, nampak pelik. Betul. Di situlah peranan pengguna kita laporkan melalui saluran-saluran yang dah disediakan. Cuma kita cerita ni tentang tiris minyak masak, tiris minyak diesel.
Ni ada cerita tiris yang baru ni, Mak. Apabila ada viral kuasa viral ni bahaya. Meminta SPRM untuk menyiasat isu kerugian 43 juta dana PNB dan juga khazanah yang dilaburkan ke Fashion Valley. Apa cerita tu, Mak? Okey. Mungkin lebih elok kita tengok background story dia macam mana dulu. Asalnya khazanah dan juga PNB, dua-dua ni adalah badan pelabur Malaysia. Maksudnya duit reserve daripada negara kita disalurkan ke dalam khazanah dan juga PNB untuk dilaburkan dapat semula pulangan untuk negara kita semulalah. Jadinya dalam isu Fashion Valley ni, khazanah dia dah melabur sebanyak jumlah 27 juta ringgit ke dalam Fashion Valley. PNB pula dah labur sebanyak 20 juta ke dalam Fashion Valley, menjadikan jumlahnya 47 juta lah. So sampai ke tahun 2023, kita kena tahulah dalam setiap pelaburan ni dia ada timeline dia. Maksudnya by tahun bila-bila dia mesti nak kena pull out investment dia dengan return, dengan dividen, dengan keuntungan lah. Malangnya pada ketika PNB dan khazanah nak tarik keluar pelaburan, saham Fashion Valley ni dah terlalu teruk jatuh. Fashion Valley ni itself dah jadi satu kegagalan. Kerugian dia dah terlampau besar. Jadi daripada pelaburan 47 juta ni, dan ini bukan satu kebiasaan untuk khazanah dan PNB melabur sejumlah ini, dalam jumlah yang sebesar ini ke dalam satu tempat. Biasanya memang amalan PNB dan khazanah dia akan divest. Dia akan pecahkan pelaburan dia ke banyak tempat dan dia ada ukuran-ukuran dia untuk pastikan yang pelaburan dia ni tak gagal lah, tak rugi. Tapi malangnya dalam Fashion Valley ni, bila dia nak kena jual dah dia punya pegangan, dia punya pelaburan, dia nak kena tarik balik pelaburan dia, tak ada siapa nak beli. Tak ada siapa nak beli saham dan pegangan khazanah dan PNB dalam Fashion Valley. Sampailah dia terpaksa buat fire sale. Fire sale ni kalau dalam istilah peruncitan biasa, dia adalah jualan gudang nak habiskan stok lah. So dia akan sale 70%, sale 80%. Begitulah yang berlaku dekat Fashion Valley. So akhirnya yang menawarkan untuk beli pegangan khazanah dan juga PNB dalam Fashion Valley ni adalah satu syarikat nama dia NXBT. Nextbit ke Nextbyte macam itulah. Masalahnya adalah syarikat ni dia hanya mampu tawarkan untuk beli 47 juta tu dengan harga 3.1 juta ringgit sahaja. Bermakna defisitnya, kerugiannya adalah sebanyak 43.9 juta. Itulah ceritanya. Tapi secara logiknya, macam mana dana awam, kalau betul dia adalah pelaburan menggunakan duit rakyat, dibagi secara pukal, secara raksasa. 47 juta tu bukan sikit, bukan 4 juta. Betul. Bukan 400,000, bukan 40,000. Ini adalah jumlah begitu besar, 47 juta. Sebuah agensi khazanah ni yang jaga khazanah ni bukannya kutu belahak, ni orang pandai. Betul. Yang dalam PNB ni semua pakar-pakar pelaburan. Saya rasa ni dah mencemarkan nama. Siasatan satu, orang cakap postmortem perlu dibuat. Siapa yang meluluskan, siapa yang terlibat, ada kroni ke tak ada kroni, ni kena cari. Kerana bukan senang-senang nak bandingkan dengan orang yang buka burger dekat kampung-kampung, dekat kawasan pedalaman, nak beli burger, nak meminjam duit orang, nak beli barang, pinjam duit, kadang-kadang jual kambing, jual lembu, nak buka startup perniagaan. Ini tiba-tiba dia datang daripada kayangan, lahir dengan sudu emas, bawah dulang emas, tiba-tiba dapat 47 juta. Saya rasa ini adalah satu budaya yang tidak sihat dalam industri pelaburan. Sebab benda ni tak boleh berbuah dua kali. Sebab ini melibatkan duit rakyat. PNB ni duit daripada amanah saham kita. Betul. Saya pun masuk dalam amanah saham. Ini duit-duit orang Melayu Bumi Putra. Lepas tu, ni saya tak nak ceritalah. Apabila ada pula rancangan-rancangan yang mula mengaitkan tentang owner Fashion Valley ni, saya tak nak sebut nama lah. Bagnya harga 136,000-nya,
konon-konon tak pandai cakap Melayu, look stupid lah bila cakap Melayu lah. Konon-kononnya apa benda ni, naik business class, pergi luar negara ni macam pergi London ni macam pergi Kuala Lumpur je lah. Jadi benda-benda tu semua boleh, tapi kalau bukan menggunakan dana pelaburan awam. Jadi saya rasa sebab individu ini dah dilantik sebagai ikon. Betul? Individu ini dah dilantik sebagai ikon sebuah universiti. Tiba-tiba berlaku isu ini, saya rasa adakah ikon yang perlu dipamerkan kepada masyarakat kita macam ni? Dia tak betul. Ikon ini perlu ditarik. Itu perkara pertama. Keduanya, yang lebih berbahaya ialah selain ikon ini perlu ditarik, SPRM juga perlu menyiasat. Kerana yang pelik, apabila syarikat yang diasaskan sendiri olehnya umum kerugian, ambil dana awam, tiba-tiba dia umum letak jawatan. Adakah seorang yang bertanggungjawab dia umum letak jawatan, ataupun dia sepatutnya duduk dekat situ kena gain profit balik? Bukannya dia cabut lari macam tu. Betul. Saya ada nak tambah dua perspektif je daripada isu ni lah. Pertamanya adalah respon owner dan juga pengasas Fashion Valley ni selepas benda ni dah panas, dah viral, orang semua dah tahu, dah rugi. Tindakan dia meletak jawatan tu dengan memberi penjelasan juga. Cumanya saya rasa penjelasan ini adalah sebenarnya penjelasan tak bertanggungjawab. Sebab kalau dia seorang yang bertanggungjawab, macam Encik Azizul cakap tadi, dia akan berusaha untuk pastikan wang yang dah dilaburkan tu dapat dikembalikan semula, bukannya dengan lari dan bagi alasan. Alasan yang dikemukakan pula adalah sebab ada beberapa alasan lah. Yang salah satu yang saya ingat adalah sebab asalnya Fashion Valley ni adalah satu platform online. So dia nak jadi the next Zalora macam tu. Kemudian dia tukar business model dia untuk pergi retail. So untuk ada kedai-kedai fizikal. Dan banyak duit dilaburkan untuk buat kedai-kedai fizikal ni, tapi kedai-kedai fizikal ni tak dapat sambutan. Pada saya tidak ada masalah. Tak ada masalah untuk dia ubah model perniagaan, dan tak ada masalah untuk dia mempamerkan kemewahan hidup dia. Itu adalah dia punya lifestyle. Cumanya dia menjadi bermasalah apabila kerugian itu seolah-olah tak memberi kesan kepada dia. Sebab dia masih hidup seperti biasa, dia masih mempamerkan gaya hidup yang sama, dan dia seolah-olah tak ada masalah dengan kerugian rakyat yang dah pun berlaku. Kerugian ni bukannya hanya semata-mata kerugian syarikat dia. Sebab kalau pun syarikat dia gagal, dia masih kaya dan dia masih berjaya. Betul. Yang kerugian ni memberi kesan paling besar adalah kepada pelaburan negara itu sendiri, yang mana macam kita bincang tadi, pelaburan negara ini datang daripada duit orang kita, rakyat termiskin yang percayakan dana-dana awam, percayakan dana-dana pelaburan yang kerajaan kita sediakan untuk sentiasa rugi. Jaminan untuk sentiasa untung, untuk tak pernah rugi. In fact macam ASB punya jaminan adalah kalau sekalipun ASB rugi, dia tak akan bagi pulangan rugi kepada pencarum dia. Tapi yang sakit siapa? Yang sakit adalah ASB yang nanti akan kena bilnya oleh kerajaan, yang akan kena keluarkannya. Pendek kata, nak mudah penonton faham ialah untuk tahun ni, hujung tahun ni punya ASB punya dividen akan menurun. Kesan kerugian 47 juta. Itu yang orang semua kena tahu, Rama. Itu betul. Yang kedua, ini pendek ringkas je. Bila Encik Azizul kupas tadi, especially bila kita cakap dia adalah berkaitan dengan duit rakyat kita sendiri, duit orang kita, duit orang Melayu kita, saya nampak sedikit persamaan. Mungkin bukan 100% persamaan, tapi ada sedikit persamaan menyalahgunakan dana awam untuk pelaburan yang tak mendatangkan hasil ni. Hampir sama dengan kes 1MDB yang dulu. Betul. Okey, so kita ada sikit lagi masa Encik Azizul untuk kita mungkin pergi sikitlah ke peringkat yang tinggi sikit, peringkat global sikitlah. Just beberapa isu-isunya. Salah satunya adalah dalam episod sebelum ni kita bincangkan bahawa kematian Asyahid Ismail Haniah digantikan oleh Yahya Sinwar. Dan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita dapat berita bahawa Yahya Sinwar dan digelar singa dekat Palestin pun dah jadi Asyahid Yahya Sinwar. Yang lebih menyayat hati adalah bila video kematian Yahya Sinwar ni dibocorkan sendiri oleh Israel.
betapa dia di saat-saat terakhir hidup dia pun dia masih cuba untuk angkat kayu dan baling pada drone yang tengah rakam dia. Apa refleksi Encik Azizul kepada isu ni? Pertama, saya sangat sedih lah apa yang berlaku kepada pejuang-pejuang Islam yang ikhlas atas nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan Israel. Tapi kesedihan saya itu bukan kerana mereka gugur di medan syahid. Itu pun faham. Kesedihan saya itu adalah kerana kematian-kematian yang bertubi-tubi, berturut-turut. Kalau saya boleh senaraikan kronologi dia, bermula dengan jatuh helikopter Perdana Menteri Iran. Selepas itu kematian Ismail Haniyeh. Kemudian Yahya Sinwar. Kenapa ketiga-tiga pucuk pimpinan umat Islam ni yang berada di Asia Barat ini begitu mudah meninggal? Saya nak beritahu, kayu tidak dapat dipotong dengan besi jika tidak ada kayu. Sebab itu kalau sebatang kayu dekat dahan, kita ambil parang tanpa ada hulu kayu tersebut, kita katuk pokok tersebut tak akan tumbang. Tapi kalau parang itu kita letakkan ada hulunya tu, hulu ni tadi daripada pokok kayu juga, barulah parang ni jadi kuat, boleh menebang pokok ni tadi. Analogi ni yang apa yang saya nak masukkan ialah mesti ada pengkhianat-pengkhianat di sisi pemimpin-pemimpin Islam ini, baik dalam Iran, baik di luar Iran, baik di dalam Palestin, kerana hanya yang terdekat saja boleh membocorkan lokasi. Takkan pula drone boleh tahu dekat mana Ismail Haniyeh. Takkan drone boleh tahu dekat Iran sebelah mana Ismail Haniyeh bersembunyi. Yahya Sinwar dekat banglo tersebut, macam mana boleh tahu dengan begitu cepat kalau tak ada orang dalam yang membocorkan? Macam mana helikopter tu boleh meletup kalau ia tidak ada satu perancangan meletakkan bom sehingga helikopter tu boleh jatuh? Jadi saya tak sedih kerana mereka yang sudah syahid ini, mereka ini sudah pun di laman syurga. Mereka ini dah di laman syurga. Yang saya sedihkan ni, umat Islam hari ini nak jadi apa ni, Amak? Nak jadi perisik, nak jadi pembocor, nak jadi tali barut kepada Israel. Kerana umat Islam kita sendiri yang menjatuhkan pemimpin-pemimpin Islam ni, kita perlu bimbangkan. Sebab saya rasa Palestin sudah jadi padang jarak parantu kuku. Tapi apa yang Israel perlu tahu ialah seramai mana mereka membunuh pemimpin Islam, tetapi pemimpin Islam tidak akan tandus. Itu yang paling penting. Sekarang Yahya Sinwar dah meninggal, sudah syahid. Ada orang baru. Kalaupun dibunuh pun akan lahir orang baru. Kerana Islam itu akan sentiasa bersilih ganti walaupun pemimpinnya diburu hingga ke lubang cacing. Tapi ingat, secanggih manapun teknologi yang dicipta drone, tapi kena ingat, sekali ribut yang melanda Florida, kerana Florida tu adalah tempat yang membekalkan senjata kepada Israel, bagaimana Allah hantar satu ribut, hancur Florida dan beberapa kota-kota lagi di Amerika Syarikat. Sebab itu saya cakap bahawa tentera Allah itu, kalau sekali dia datang, azabnya amat pedih. Itu je yang saya dapat beritahu. Umat Islam terus yakin berjuang di atas jalan Allah. Yang saya nak tambah sikit, mungkin saya bila Encik Azizul cerita pasal pengkhianat yang ada di sisi itu, saya teringat sejarah kita sendiri, Melaka. Melaka jatuh bukan sebab kita kalah orang. Kita bukannya sebab kita lemah menentang dengan Portugis, tapi sebab ada pengkhianat si Kitun yang memecah belahkan di dalam dan membocorkan rahsia keluar. Tapi sekali lagi, walaupun selepas kejatuhan Melaka, hasil daripada pengkhianat ni takkan baik, sebab akhirnya Melaka bangkit semula dan Malaysia, tanah Melayu ni bangkit semula. Sekarang Malaysia jadi antara sebuah negara yang paling cemerlang di dunia dari segi pentadbirannya. Iktibarnya kalau benarlah Palestin ni adalah bumi yang dijanjikan Allah. So satu masa nanti, sekarang yes, kita bersedih dengan pemergian pemimpin-pemimpin. Tapi betul, kita tidak bersedih kerana mereka pergi. Kita sedih kerana
macam mana kepergian mereka itu disebabkan oleh orang di dalam. Tapi kita yakin bahawa pemergian mereka ni akan dibalas ataupun diganjarkan dengan kebangkitan-kebangkitan baru. So saya rasa itu sajalah untuk episod kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azizul kerana sudi hadir dalam podcast kita untuk episod ketiga ni. Mungkin kata-kata terakhir daripada Encik Azizul sebelum kita tutup. Itulah. Kalau anda betul-betul nak tengok podcast yang bakar semangat, yang memang sentiasa cari hal, kita tengok cari hal. Okey, terima kasih Encik Azizul. Dan terima kasih kepada semua. Jangan lupa seperti biasa, like, komen, share, kongsikan video ni kepada seramai mungkin kawan-kawan anda, ahli keluarga anda supaya kita semua dapat manfaat. Dan kita tutup podcast episod ketiga ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.